Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fatini binti Muhammad Fazli. Saya berumur 20 tahun. Saya merupakan pelajar jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak semester 5 di College University of Yayasan Pahang di Kuantan. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang pendidikan alam sekitar serba-serbi yang saya tahu. Hanya dari segi definisi, dari segi jenis-jenis pencemaran, hubungan manusia dan alam sekitar, atau mungkin saya akan masukkan sedikit punca-punca yang menyebabkan terjadinya pencemaran itu. Dalam setiap penerangan saya nanti, saya akan memainkan sedikit video pendek supaya sesiapa sahaja yang melihat video saya ini lebih faham apa yang saya ingin sampaikan. Jadinya tanpa membuang masa, marilah kita melihat apa yang saya sediakan. Alam sekitar membawa maksud dunia di sekeliling kita yang merupakan segala benda hidup dan benda bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya, seperti haiwan, tumbuhan, manusia, udara, ataupun iklim. Air sungai menjadi hijau dan menyebabkan gatal-gatal. Itu antara situasi yang dihadapi 20 keluarga yang menetap di sepanjang Sungai Cepot, Cemor Perak. Selepas diteliti, penduduk mendakwa perkara itu berpunca daripada sisa buangan yang dikambus berhampiran salah satu anak sungai. Syafiqah Damahuri ada laporannya. Isu pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang menjadi liputan utama akhbar masa kini dan ianya menjadi semakin serius pada akhir-akhir ini. Banyak punca dan penyebab yang terjadinya perkara ini seperti pembangunan yang tidak terkawal dan pertambahan penduduk terutamanya di bandar besar yang mengakibatkan semakin banyak sumber yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pengeluaran bagi menampung kehidupan dan pengguna. Definisi pencemaran alam sekitar membawa maksud kemasukan bahan pencemaran seperti kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Pencemaran alam sekitar boleh dikategorikan kepada beberapa jenis seperti pencemaran radioaktif, pencemaran laut, pencemaran visual, pencemaran cahaya dan juga pencemaran suhu. Tetapi di sini saya hanya ingin mengetengahkan 4 jenis pencemaran yang boleh dianggap serius yang terjadi di negara kita ini, iaitu pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Pencemaran udara berlaku disebabkan pembebasan bahan kimia yang berbahaya atau benda asing yang lain ke dalam atmosfera. Contoh-contoh bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara ialah karbon monoksida, sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Bahan-bahan ini dikeluarkan oleh kilang industri dan juga asap kenderaan. Pencemaran bunyi berlaku disebabkan hingar-bingar jalan raya, pelepasan pesawat dan juga industri.
Pencemaran air berlaku disebabkan kebocoran dan pembuangan bahan kimia dalam sumber air atau fenomena eutrofikasi sehingga mengubah kandungan, keadaan dan warnanya. Pencemaran tanah berlaku akibat daripada peresapan bahan kimia bahaya seperti logam berat, hidrokarbon dan racun serangga ke dalam tanah sehingga terjadinya hakisan dan pertukaran warna. Antara punca terjadinya pencemaran ialah sikap tidak bertanggungjawab individu dan organisasi, penguatkuasaan undang-undang yang lemah, dasar atau polisi kerajaan yang lemah, penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui, pembakaran terbuka dan pembuangan sisa industri dan pertanian yang tidak terkawal. Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebajikan. Manusia dan alam sekitar saling memerlukan antara satu sama lain. Jika tiada salah satunya, maka tidak bermaknalah pihak satu lagi. Contohnya, manusia memerlukan alam sekitar untuk mendapatkan sumber makanan dan alam sekitar memerlukan manusia supaya manusia dapat mentadbir dan menggunakan khazanah di dalamnya dengan sebaik mungkin. Masalah atau pencemaran alam sekitar berlaku disebabkan daripada ketidaksempurnaan akhlak manusia terhadap dirinya, alam dan Tuhan. Peranan manusia di bumi ini sebagai khalifah yang akan memakmurkan dan mentadbir alam. Alam sekitar ini meliputi manusia, tumbuhan, haiwan, air, bumi, tanah, air dan sebagainya. Alam sekitar merupakan manifestasi keagungan Sang Pencipta dan menjadi bukti dalam memahami hakikat, kewujudan serta keagungannya. Sebagai seorang manusia dan juga khalifah di bumi ini, sudah menjadi tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar sebagai tanda kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Jangan sesuka hati memusnahkan atau sengaja melakukan pencemaran terhadap alam sekitar. Kesahanilah generasi kita yang akan datang kerana jika pencemaran ini berterusan, mereka mungkin tidak berpeluang untuk menikmati keindahan alam yang sifar pencemaran. Itu sahaja dari saya. Maaf andai terkurang. Sekian, terima kasih.